Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim, di mana kita alhamdulillah dah sampai pada bab yang ke-23 berkenaan dengan tajuk penyandaran penciptaan kepada Allah selain Allah Ta'ala adalah hakikat kekufuran. Menyandarkan penciptaan anything dekat alam ini kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia adalah hakikat kekufuran. Dan dalam hadis yang kita ambil, satu daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani dan satu lagi daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mana hadis berkenaan dua hadis tersebut, Nabi SAW telah berkata, bersabda, bila mana turun hujan dan waktu pagi berkenaan Nabi SAW dengan para sahabat. Adalah hadis pertama, kita kata Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Ta'ala, Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, kamu tahu tak apa Tuhan kamu berkata? Katakan, mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka baginda bersabda, Nabi kata, dia, itu Allah Ta'ala berkata, telah bangkit pagi di kalangan hamba-hambaku, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Telah bangkit pagi di kalangan hamba-hambaku, ada yang beriman denganku dan ada yang kafir. Adapun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kami dihujankan, kita dihujankan dengan kelebihan Allah Ta'ala dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib, maka orang itu adalah orang yang beriman denganku dan kufur terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala, dan barang siapa yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kita dihujankan dengan bintang sekian bintang sekian, yang dia kata fadzalika kafirun bi, itulah orang yang kafir denganku dan mukmin bil kawakib, dan beriman dengan kawakib, dengan bintang. Dan kita bincangkan hari itu, kita kata kita ambil beberapa poin yang awal berkenaan dengan bagaimana hadis sebut tentang Hudaybiyah, dan kita terangkan Hudaybiyah itu di mana. Dan kemudian kita bincangkan berkenaan dengan kedudukan Rasulullah SAW bila Rasulullah lepas solat, baginda akan beralih tempat duduk, baginda akan duduk diam satu tempat. Dan kita sambung hari ini. Jadi hujan adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan tidak ada siapa boleh menyandarkan ciptaan hujan kepada siapa yang lain. Tak kira siapa sahaja. Kita boleh minta hujan, berdoa minta kepada Allah Ta'ala hujan, istisqa dipanggil, mana benda tu digalakkan dan disuruh digesa kita buat. Tetapi dalam masalah nak turun hujan atau tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak dihukum di atas tidak turunnya hujan, atau tidak dipersoal kepada Ta'ala berkenaan dengan kenapa tak bagi. Kerana itu hak mutlak dia, hak mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita wajib meminta, tapi dia nak makbulkan dan sebagainya hanya harus sahaja. Jadi bila kita kata hujan ni ciptaan Allah SWT, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Luqman, ayat yang terakhir Allah Ta'ala nyatakan innallaha indahu ilmus sa'ah. Ayat terakhir surah Luqman, last sekali ayat dia, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala di sisinya lah ilmu tentang kiamat. Macam sekarang ni ada timbul tajuk, ada orang sibuk bincangkan apa? 21-12 kiamat berdasar pada kalender Maya. Kan, actually siapa saja kata saja percaya, cenderung sikit je habis. Pasal Allah Ta'ala letakkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW, tidak ada penyandaran berkenaan pengetahuan tentang kiamat melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Bahkan setiap para anbiya yang datang kepada manusia, daripada Adam AS sampai kepada Muhammad yang terakhir sekali, even dalam Bible yang telah diselewengkan zaman sekarang ni, Isa AS bila ditanyakan oleh kaum dia berkenaan dengan apabila kiamat, dia jawab dengan jawapan yang sama, itu Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia tak tahu. Dan Muhammad SAW pun, kekasih Allah Ta'ala, bila ditanya berkenaan kiamat itu bila, dia pun jawab apa? Allah Ta'ala lebih mengetahui. Dia tak tahu bila. So jadi kita stop di situ. Kalau anda kata ada orang mengatakan bahawa dia tahu kiamat itu bila berlaku, maka kita dengan bangganya tolak aja. Tak payah macam janganlah kita terlampau ego dan sebagainya. Tak ada timbul ego. Allah Ta'ala dah isytiharkan Al-Quran, innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala di sisinya lah ilmu tentang kiamat. So tak ada siapa boleh mendakwa dia tahu kiamat bila. Cakap saja dia masalah. Pasal kita dia konflik dengan Quran. Bila Allah Ta'ala letakkan bagi dia saja benda berkenaan, dan kita kata ada lain. Lepas tu kemudian Allah Ta'ala kata lepas tu wa yunazzilul ghais, dan dia turunkan hujan. So turunkan hujan hanya dia. Memang zaman kita sekarang ni dengan kemajuan teknologi, kita ada gunakan benih hujan, tembak apa benda entah dipanggil, saya tak ingat.
Dia tembak ke udara untuk beratkan awan. Pasal awan tu air wap air tu tak bergabung. Pasal tak ada partikel untuk menggabungkan dia. So dia tembak ke atas tu menggabungkan wap air tu supaya jadi berat. Tetapi masalahnya kita kena faham bahawa ada angin. Kadang-kadang dah nampak gelap dah awan tapi tak hujan-hujan pun. Datang awan tu, angin tiup tu pergi tempat lain. Tak dapat dalam tempat kita pun. Jadi pasal menurunkan hujan ni hanya milik Allah SWT saja, kuasa dia. Dia nak turunkan atau tidak. Kadang-kadang mendung, gelap dah. Kita kata nak hujan, tak hujan-hujan. Ada kalanya tak hujan, cerah. Tiba-tiba hujan turun. So jadi memang milik Allah Ta'ala semata-mata. Dia zahirkan dengan menunjukkan bahawa hanya dia yang menentukan benda tersebut. Wa ya'lamu ma fil arham, dia tahu apa dalam rahim. Kalau rahim seorang wanita mengandung, apa di dalam rahim berkenaan. Budak tu apa benda makhluk yang akan jadi pada dia. Adakah dia soleh ataupun dia toleh. Adakah dia seorang yang taat ataupun dia ingkar. Semua tadi hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Kita makanlah apa benda kita nak makan. Kan warna kulit anak tersebut, zaman sekarang pun kita kata kamera pun tak dapat nak cakap betul. Kadang-kadang keluar-keluar ingat putih jadi hitam. Kan? Ada yang hitam jadi putih. Kan ingat yang hidung panjang tak hidung tak panjang. So benda tu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Dan kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak mengetahui satu nyawa tadi apa dia akan dapat esok. Baik ke, buruk ke, untung ke, rugi ke. Kalau dia kata ada orang kata kita akan dapat keuntungan besok dan dia bagikan tanda-tanda dan sebagainya, maka tolak. Pasal Allah Ta'ala kata wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak tahu satu nyawa itu apa dia akan dapat esok. Kita boleh jangka tapi tak boleh tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak akan tahu satu nyawa tadi di bumi mana dia akan mati. Bumi mana dia akan mati. Muka surat 29. Surah 29 Jadi kita kata berdasar pada ayat Quran surah Luqman ayat terakhir tadi, ada kaitan dengan tajuk ni, itu tajuk hujan tadi. Memang kita kata penyandaran mana hujan ni bercerita Allah Taala. Jadi siapa-siapa yang mengatakan hujan ni datang daripada selain Allah Taala, maka kufur hakiki. Dia bukan kufur main, kufur betul. Kafir betul Dan bahkan dia ni bertentangan dengan seorang mukmin yang hakiki yang menyandarkan segala ciptaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa siapa yang beriktikad bahawa hujan ini daripada buatan bintang-bintang, okey, dan ciptaan bintang, bukan ciptaan Allah Taala, sebenarnya yang sangka oleh sebahagian tukang telik dan ahli sihir ataupun di kalangan orang Arab zaman dahulu. Diorang ni kita kata pakar berkenaan dengan cuaca dan sebagainya, menyangka benda berkenaan, maka orang tersebut kita kafir. Ya. Adapun sesiapa yang menyangka bahawa Allah Taala jadikan hujan dan menciptakan hujan, tapi dalam masa sama dia gabungkan juga, macam sering berlaku dalam masyarakat kita ni, Allah Ta'ala adalah pencipta segala benda di alam ini. Tapi dia ada tapi. Tapi kadang-kadang betul juga dia kata macam tu. Kita kata benda-benda macam ni kita tak boleh percaya. So bila ada kebetulan ketidaksengajaan jadi betul tadi, jangan jadikan dia sebagai satu sistem untuk kehidupan kita. Mana jangan kita terima sebagai kan barangkali betul. Contoh macam ada orang kata ketahui tarikh lahir anda, lahir bila kan. Tengok bulan apa. Kalau orang bulan Julai perangai macam ni, bulan Ogos perangai macam ni. Dia tu lupa sebenarnya anak polis lain kan, anak pak imam lain kan. Jadi sebenarnya kalau ikut dari segi konsep perangai tingkah laku, bulan tak main peranan. Yang main peranan besar adalah budak tu yang lahir tadi, adik-beradik dia berperamai. Mak dia siapa, kerja apa, isi rumah ke, kerja pejabat, bapak dia kerja apa kan, dan sebagainya. Tinggal kawasan mana. Kalau tinggal kawasan setinggan perangai macam ni, tinggal kawasan flat macam ni perangai dia, tinggal kawasan banglo dan sebagainya macam ni perangai dia. So actually perangai tersebut berdasar pada masalah suasana, lebih menekankan daripada masalah dilahir bulan berapa. Kadang-kadang kita kata salah anggap kita ni, macam saya dengar ada setengah pihak ibu saya dengar baru ni macam pasal ada orang masuk jadi lectureship dekat UiTM Dia kata ada di kalangan pensyarah UiTM tu, kita kena ambil pekerja dan sebagainya, nak ambil kaki tangan. Dia kita tengok jari orang tu, kalau sekiranya telunjuk dia panjang daripada jari manis dia, maka tak boleh dia pakai. So tak ambil kerja. Macam-macam. Lepas tu kalau lahir bulan sekian, tak ambil kerja juga. So dia main random. Sedangkan kita dalam Islam ni, kita diajar bahawa kita ada qadar. Selain daripada masalah kita lahir bulan apa, bapak kita siapa dan sebagainya, kita ada qadar. Kan kita memang bukan orang Arab, kita bukan bangsa Arab, kita tak reti cakap Arab. Tapi bila kita kata adakah benda tu susah? Ya. Soalan sekarang boleh tak kita belajar? Itu qadar. Jangan mendahului qadar. Banyak di kalangan masyarakat kita ni mendahului qadar. Tak start belajar pun dah lari.
Tak start hafal Quran lagi pun, lari dah. Kenapa tak boleh? Ish, tak boleh lah, dah tua. Siapa kata? Kan? Ini kita cakap ke memang Allah Ta'ala tentukan? So, jadi bila kadang-kadang bila konsep ini kita salah faham, kadang-kadang kita mendahului takdir. Tak buat lagi kita dah kata gagal. Tak dapat lagi kita dah kata apa? Tak boleh buat. Oh, ini mustahil. Jadi benda ni kita kata dalam Islam banyak konsep ni apa? Pemahaman berkenaan dengan anggaran, aturan dan sebagainya, bayangan atau sebagainya. Betul kita disuruh apa mengatur, tapi bukannya itu sebagai punca utama. Boleh jadi, boleh jadi tidak. Tapi kita kenapa ambil asbab? Masuk. Contoh macam kita nak hafal Quran. Masuklah hafalan Quran. Barulah tengok boleh ke tidak. Ini tak masuk-masuk, tak boleh. Awal lagi cerita Korea tengok. Kan? Cerita telenovela duk menghadap, tapi waktu untuk hafal Quran tak pernah ada. Lepas tu bila tanya boleh tak hafal Quran, tak boleh. tak pernah menghafal pun. Kan? Tak pernah menghafal pun. So jadi konsep dia sekarang ni jangan mendahului takdir. So macam kadang-kadang bila manusia salah faham macam ni, kita kata dalam tajuk ni, kita nampak Nabi tegur berkenaan tajuk masalah orang menyandarkan kepada tanda-tanda dan sebagainya, tapi ini adalah hakikat yang berlaku. Ada orang kadang dia percaya Allah Ta'ala, tapi mulut dia kadang melafazkan benda-benda yang tak sepatutnya dilafazkan. Baik, apa hukum dia? Adapun orang-orang yang melafazkan kata-kata ini, dia dikatakan tidak kafir, tapi dia ni bersalah. Tapi daripada dua aspek. Pertama, dia ni menyalahi syariat. Menyalahi syarak kerana dia telah kerana sungguhnya telah dilarang daripada mengatakan kata-kata berkenaan. Mana mengatakan bahawa ada perkaitan bintang ini mengawal turunnya hujan dan sebagainya. Benda berkenaan kita kata dilarang kita bercakap macam tu, so tinggalkan. So kalau orang tu cakap juga walaupun dia percaya Allah Ta'ala ciptakan, tapi mulut dilafazkan juga, maka orang ni bersalah. Aspek pertama, kerana dia melanggar arahan Allah Ta'ala, jangan lafazkan benda berkenaan. Kedua, dia ni menyerupai dengan orang-orang kafir dalam kata-kata dia. Dan itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Kerana kita umat Islam ini disuruh supaya menyanggahi orang kafir dalam masalah cari hidup dan sebagainya. Baginda SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim contoh dalam hadis yang dibacakan Imam Bukhari, hadis nombor 5892, dan Muslim nanti kita akan belajar hadis nombor 259. Dalam hadis berkenaan Nabi bersabda, khaliful musyrikin, mana canggahilah orang musyrik, maksudnya jangan jadi macam mereka. Cara mereka berpakaian ke, cara mereka bercakap ke, cara mereka berhias diri ke, semua tak dibenarkan. Dan dalam lafaz yang lain, dalam Sunan Abu Daud, dalam hadis nombor 652 Abu Daud, Nabi kata khaliful yahud, canggahilah orang-orang Yahudi, jangan serupa dengan mereka. Dan bahkan dalam tajuk yang baru ni kita lintas berkenaan dengan hari Ashura. Tahu hari Ashura kan? Actually hari Ashura tu jatuh hari apa tak kisah. Sabtu ke, Ahad ke, apa hari sekalipun tak kisah. Tak boleh kita keluarkan fatwa menyatakan bahawa tidak ada Ashura kerana jatuh hari Sabtu. Kerana dalam Islam puasa hari Sabtu atau hari Jumaat atau hari-hari yang kebetulan kena dengan hari kebesaran orang bangsa lain, kita umat Islam selagi mana puasa itu bersebab, hatta hari Jumaat yang tak dibenarkan puasa pun, kalau puasa kita bersebab seperti puasa ganti atau puasa selang sehari, atau puasa 3 hari dan sebulan, iaitu 13, 13, 14, 15. Ni malam ni hari ni hari ni 13. Betul? Bukan. Mana Sabtu baru ni 10. Ahad 11. Isnin 12. Selasa 13. Hari ni sepatutnya siapa puasa lah. Mana kita kata ada 3 hari dalam sebulan kita patut berpuasa. So kalau dia kata orang tu puasa, kebetulan kena hari Jumaat. Mana 13, 14, 15 yang bulan berkenaan kena hari Jumaat, dia tak ada masalah, puasa lah. Tapi kita lihat perhatikan, Nabi SAW sepanjang baginda tinggal di Madinah dahulu, baginda memang puasa hari Ashura 10 Muharram. Bila datang sampai ke Madinah, dan Nabi tanya pada orang Yahudi kenapa mereka puasa hari berkenaan. Dan kita kata memang kita 16 bulan selepas solat diturunkan, para umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis. Memang di awal tajuknya Allah Taala seolah berikan harapan pada Rasulullah SAW dan orang beriman bahawa golongan Yahudi ni atau ahli kitab ni akan lebih cepat menerima agama yang dibawa oleh Muhammad SAW kerana asasnya sama, ketajuk Tuhan yang sama, jadi para anbiya yang sama. So secara tak langsung mereka akan mudah terima sepatutnya. Tetapi kita kata di awal-awal tadi, bahkan menghadap ke Baitul Maqdis tadi, arahan Allah Ta'ala Nabi ada. Walaupun ikutkan Nabi lebih suka kepada Kaabah yang dibina oleh Ismail AS.
Dua-dua dibina. Mana Baitul Maqdis tadi kita kata apa Masjid Al-Aqsa dibina oleh Ibrahim alaihissalam juga. Nabi Nabi yang sama. Tapi kita kata kerana ini lebih dekat dan lebih diagungkan di sisi orang Arab, itu tempat di mana Ismail dan Ibrahim alaihissalam bina itu Kaabah. Maka Nabi sebenarnya memang sejak mula solat datang, Nabi beribadat di kawasan Kaabah, tapi akan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan para ulama menyatakan di awalnya supaya berikan semacam pengharapan kepada umat Islam bahawa orang-orang bukan Islam di kalangan ahli kitab akan mudah terima Islam. Tetapi lepas itu peringkat Allah Taala seolah-olah macam berikan kepada umat Islam ni satu jawapan yang pasti, iaitu orang-orang ahli kitab ini takkan mudah nak masuk Islam. Bahkan Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, lepas Allah Taala cerita kisah lembu lembu betina tu yang kena sembelih tu. Lepas Allah Taala ceritakan berkenaan lembu tu disembelih, Allah Taala kata lepas tu, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah." Sebenarnya keras, kemudian keras hati kamu setelah, dia kata pada orang Yahudi orang ahli Bani Israel ni, kemudian keras hati kamu setelah kisah yang berlaku tadi. Mana kamu nampak orang mati dihidupkan semula, lepas dilempangkan dengan satu bahagian lembu tersebut, mayat terbangun, tunjukkan siapa bunuh dia, mati balik depan mata mereka. Mana kita kata nampak ainul yakin, hakul yakin, dengar suara dan sebagainya, bukan dengan cerita orang, nampak sendiri. Tapi Allah Ta'ala kata kemudian keras hati kamu setelah itu, fahiyakal hijarah, maka dia seperti batu, aw asyadu qaswa, atau lebih keras daripada batu. Dan itu dalam ayat yang lepas kisah lembu. Dan lepas daripada ayat yang Allah Ta'ala kata kerasnya hati mereka ni macam batu, lebih keras dari batu, Allah Ta'ala letakkan satu jawapan kepada umat Islam, jawapan pasti. Itu bila mana Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat berikutnya, Allah Ta'ala kata apa? Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Adakah kamu wahai orang beriman rasa tamak, rasa nak sungguh mengharapkan supaya mereka beriman kepada kamu? An yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sedangkan mereka dahulu pernah satu kumpulan dari mereka ni dengar kalam Allah Ta'ala. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh. Kemudian mereka apa? Alihkan kata-kata tadi setelah mana mereka mengetahui apa yang dikehendaki daripada kata-kata berkenaan. Wahum ya'lamun, dan kadang mereka mengetahui. Mana dalam kata-kata lain, kalau kata-kata Allah Ta'ala mereka alihkan, apatah lagi yang kamu bawa, lagilah dia akan alihkan. Jadi Allah Ta'ala berikan gambaran. Dan itu kita lihat di awal di awal Islam di awal Islam, Nabi SAW agak cenderung contoh macam Yahudi buat sekian, Nabi akan kami lebih layak. Contoh macam puasa Ashura yang datang dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bertanya pada orang Yahudi, kenapa kamu puasa hari berkenaan hari ini? Lalu mereka berkata, hari inilah Musa diselamatkan, hari inilah Nuh alaihissalam. Riwayat datanglah menyatakan hari Ashura ni 10 Muharram ni hari di mana diselamatkan para anbiya. Banyak kisah. Tapi yang kisah yang masyhur ni, yang sahih yang datang dalam Bukhari Muslim adalah berkaitan dengan tajuk Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan pada hari tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW kata apa? Kami lebih layak dengan Musa bandingkan kamu. Nabi kata kepada para sahabat, puasa. So para sahabat puasa pada berkenaan puasa 10 Muharram. Dan benda tu berterusan. Hatta dalam masalah sikat rambut pun Nabi SAW tunjukkan awal kan, Nabi ada belah tengah, belah tepi tu pun ada kaitan dengan tajuk Yahudi atau tidak. Tapi di akhir urusan kehidupan Nabi SAW, muamalah dengan Yahudi ini Nabi teruskan macam beli belah dan sebagainya. Tetapi dalam masalah cara hidup, cara berpakaian, cara berhias, berdandan, hatta berkenaan Ashura tadi, Nabi berkata pada tahun terakhir sebelum Nabi SAW wafat, Nabi kata apa? Kalau aku sempat tahun depan, hadis Sahih Muslim, kalau aku sempat tahun depan, dan saya akan puasakan hari ke-9 dan hari yang ke-10. Tapi still para ulama kata Nabi tak sempat, maka kalau sesiapa yang tak sempat dapat 9, 10 dah cukup memadai, tak ada masalah. Cuma kalau dapat 9, 10 lebih baik, pasal Nabi kata nak menyalahi orang-orang Yahudi dalam masalah ni. So dalam tajuk yang kita kata, orang yang kita kata kadang-kadang daripada iktikad dia kepada Allah Ta'ala, tapi lafaz kata-kata dia menyamai orang-orang yang bukan Islam, di sini larangan, salah Kerana itu dia kata macam masalah orang-orang yang berkata bahawa kami percaya Allah Ta'ala jadikan, tapi benda ni menunjukkan bahawa dia ada masalah. Mana orang ni masih lagi salah dalam aspek akidah Islam, dia bagi masalah. Sebab apa? Sebab Islam menyuruh umatnya supaya jangan menyamai orang-orang bukan Islam. Semua aspek, bukan satu bahagian je, bukan masalah ibadat saja. Semua bahagian, semua cara hidup, cara berhias, berdandan dan sebagainya. Tapi malang sekali umat Islam dalam kita sekarang ni, bila kata Yahudi tunjukkan barang sekian, itulah benda paling dia nak. Kan, cara hidup, the strand of life dan sebagainya. Ini kena jaga sikit. Cara berdandan, minyak apa sapu kat muka, minyak apa sapu kat rambut. Kan? Tapi kalau SK2 tu Jepun tak? Bukan Yahudi lagi. SK2 Jepun. Okey. Apa lagi? Macam-macam. Macam-macam trend of life kan. Mana hari malam minggu buat apa.
Kan malam minggu buat apa, pergi clubbing dan sebagainya. Dia nampakkan benda berkenaan dengan trend hidup. Cara lepaskan kemarahan macam mana, cara didik anak macam mana. Semua benda-benda berkenaan kita kata dalam Islam dilarang. Dan kita dilarang daripada menyerupai mereka. Bukan orang bukan Islam tadi, dia semua aspek. Dan ini termasuk dalam masalah menyalahi mereka dari segi kata-kata dan perbuatan. Mengikut apa yang dikehendaki, kita akan bincang nanti insya-Allah. Dan sesungguhnya Allah Taala telah sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Allah Taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, jangan kamu sebut ra'ina. Actually ini kata-kata Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW atas alasan pertama ni mereka nak aibkan Nabi. Tapi dalam masa sama kalau ada umat Islam yang lafazkan benda tersebut, still dia salah. Walaupun dia kata niat saya baik. Walau niat baik pun tadi Allah Taala kata apa? Jangan kata benda berkenaan. Jangan sebut benda tersebut. Kerana dalam kalimah tersebut kita kata bersalah kita bila kita lafazkan. So macam tu konsep kehidupan kita lah. Lifestyle kita dan sebagainya kena jaga bab ni. Kalau dia kata kita tak jaga benda berkenaan, kita dah menyerupai mereka, maka kita termasuk dalam golongan itu berkenaan. Dan bahkan Nabi SAW sabdakan hadis sahih, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, maka dia golongan mereka. So jaga-jaga bab ni untuk anak-anak kita tengok cara hidup mereka. Ni kadang-kadang payah pemain bola cacak kepala, kita pun cacakkan juga. Anak tu lahir dia kecil tak reti cacak, kita cacakkan. Cari gel dan sebagainya bagi rambut cacak. Kenapa? Kan nanti boleh GQ ke anak GQ macam tu. Kenapa kan? Kenapa perlu ikut trend tadi? Kenapa jadilah kita ni dengan diri kita sendiri? Kenapa nak ikut orang? Kenapa nak ikut trend tadi? Tahu contoh macam bila baru ni Korea dan sebagainya. Semua sibuk Gangnam Style dan sebagainya. Kenapa? Tak ada jati diri ke? Kita ada trend kita sendiri, hidup kita sendiri. Kenapa mesti ikut orang? Tapi oleh kerana gaya hidup manusia macam tu, sampai soalan terangkan benda ni, ada seorang budak tu datang jumpa saya, dia kata, salah tak kita ikut trend? Dia kata masalah trend apa? Kalau trend cara hidup bukan Islam, maka kita salah. Kerana kita dilarang menyerupai orang bukan Islam dalam masalah kehidupan, hiburan dan sebagainya. Jaga-jaga bab ni. Baik. Dan maksudnya dia kata kalau sekalipun cakap benda berkenaan, mana orang tu bersalah, dua aspek. Satu, dia kata tadi benda tersebut memang Allah Ta'ala larang. Kedua, dia menyerupai orang bukan Islam. Dan berkenaan dengan tajuk kepercayaan orang Arab, dia kata mutirna binaui kadza wa kadza, wa man qala mutirna binaui kadza wa kadza. Adapun siapa yang mengatakan kami diturunkan hujan dengan bintang sekian, maka itulah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang-bintang. Jadi yang sebut tadi kerana Allah SWT sebut dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-28, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Wa huwal ladzi, dialah Tuhan yang yunazzilul ghaith, menurunkan hujan, min ba'di ma qanatu, setelah mana orang ramai ni putus asa, tak dapat hujan berbulan-bulan. Wa yanshur rahmatah, dan dia menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyyul hamid, dan dialah Maha Pelindung lagi Maha terpuji. Allah Ta'ala sebut dalam surah Asy-Syura ayat ke-28. Dan bila Allah Ta'ala nyatakan benda tersebut, bila orang Arab zaman dahulu dipanggil nau'u, actually the asal kataan tersebut datang daripada mendatangkan bebanan, mengangkat bebanan. Mana bintang tadi macam dia lah yang menarik hujan tadi di tempat lain datang ke situ. Bila bintang tu naik ke sini, dia lah tarik hujan untuk turun ke sini. Dia tarik, dia kata. Mana bintang tadi mempunyai kuasa untuk menarik. Betul bintang-bintang ada graviti. Bahkan pasang surut naik air lautan dengan bulan. Actually benda tu fakta. Kan bulan naik. Bahkan sebahagian para ulama ada separuh ulama menyatakan bila Islam galakkan umat Islam ni supaya berpuasa pada 13, 14, 15 itu malam bulan cerah Kerana apa? Kerana ketika waktu berkenaan graviti bulan tinggi, kuat dia tarik air laut pasang, maka darah manusia pun pasang juga, dia kata. Jadi manusia dia pun perangai tak senonoh time bulan mengambang. Zaman dahulu, zaman sekarang macam tu juga. Dia jadi gila sikit. Jadi bila berpuasa, maka dia mengurangkan kegilaan berkenaan. Kata para ulama berkenaan tajuk tersebut. Tapi kita sebenarnya ikut perintah Nabi SAW untuk berpuasa pada hari-hari berkenaan, tidak kerana masalah untuk tersebut. Memang puasa itu adalah pelindung, tapi bukannya berkaitan tajuk bulan. Nabi cuma kata hari itu adalah hari-hari bulan cerah. Nabi bagi tahu macam tu je. Nabi tak kata bahawa dia ada kaitan dengan tajuk masalah mengekang nafsu dan sebagainya. Faham? Tapi dari segi saintifik, betul, kajian tadi menunjukkan bahawa tarikan graviti tadi menyebabkan bila darah naik ke otak banyak sangat, maka orang tu aktif. Dia fikir apa benda nak buat jahat. Kalau bulan-bulan lain dia lembek kan. Tengah-tengah bulan tu, kita bulan tengah mengambang, ketika itu darah naik banyak sangat kepala dia,
macam mana air laut naik, maka dia perangai pun dia lebih kurang juga. Tapi dalam masa sama, bulan tidak ada efek yang direct kepada hujan. Maka tapi bila bulan yang dekat tak ada efek yang direct, tiba-tiba ada orang kata bintang yang jauh ada efek, ada masalah. Sedangkan ikutkan bulan ni graviti dia kuat. Tapi tak ada siapa bangsa-bangsa dunia ni kata bulan ni kait dengan tajuk hujan. Air pasang surut orang bincang. Tapi masalah apa? Hujan tak pernah. Tapi bintang yang jauh sana, kita kata ada efek. Tu masalah. Ini memang masalah sangat salah dia kata. Kerana ini adalah benda-benda yang termasuk di antara kepercayaan jahiliah. Jadi benda berkenaan berlaku di sisi mereka, mana ketika betul hujan atau angin, ada mereka menasabkan kepada tersebut kepada bintang yang naik. Bintang naik sekian, maka angin akan bergerak macam ni, dia kata. Sedangkan kita tahu pada kajian sekarang, kita tak ada kaitan dengan bintang-bintang tersebut. Matahari directly kepada kita, bulan ada bintang duduk mana dan sebagainya, tak kacau kita, tidak kacau berkenaan kita. Kesannya bukan kepada kita directly. Baik. Dan adakah mereka menasabkan mana angin datang atau hujan datang ni berdasar pada apa? Bintang jatuh, bintang hilang, kan bintang tak ada, maka benda berkenaan tidak berlaku lah hujan dan sebagainya. Okey. Dan dia nisbahkan tadi mewujudkan dan menciptakan hujan berkenaan. Okay, dan mereka lafazkan kata-kata tersebut dalam hadis yang Nabi sebut tadi. Hadis tadi diorang sebut dengan direct, diorang akan kata kami dihujankan dengan bintang sekian. Maksud dia bintang itulah yang tarik hujan supaya datang ke tempat kami. Jadi syariat larang mereka dia melafazkan penggunaan kerana etikad supaya tidak ada beretikad seorang pun dengan etikad mereka dan tidak menyerupai dengan orang-orang musyrikin dalam masalah kepercayaan mereka. Jadi dalam hadis yang kedua pula daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW, Ibn Abbas berkata mutiran nasu ala ahdi Nabi. Dalam kisah ini Ibn Abbas menceritakan bukan kisah Hudaibiyah. Yang tadi dengan para sahabat tadi di Hudaibiyah, yang ini bukan di Hudaibiyah, bahkan yang apa dikatakan oleh Ibn Abbas dia berlaku di Madinah macam biasa. Dia kata mutiran nasu ala ahdi Nabi, maksudnya turunkan hujan kepada orang ramai pada zaman Nabi SAW. Faqala Nabi, lalu bersabda Nabi SAW, asbaha minan nasi syakirun minhum wa kafirun. Bangun pagi di kalangan manusia ini ada yang bersyukur dari kalangan mereka dan ada yang kufur. Dan syukur syakara dalam bahasa Arab sebenarnya dia actually diambil daripada lafaz nyata atau zahir. Dan asalnya dahulu mereka orang Arab menggunakan dia bila tengok binatang tu, binatang yang kita bela binatang kita bela kucing ke, tapi biasanya binatang ternakan lah, lembu ke kambing tu, kalau besar berisi, mana makan nampak pada badan dia. Ada macam orang lah, ada orang makan dia jadi bulat, ada orang makan tak bulat-bulat. Okey. Kalau binatang yang kita bela, contoh macam lembu dan kambing dan sebagainya, kita bela, bila lembu dan kambing tu bulat, kita seronok. Macam happy. Okey. Jadi binatang yang badan dia berisi dengan sebab pemakanan diberikan dipanggil dabatun syakur. Bukan maksud binatang tu berterima kasih pada kita, tapi nyata kepada dia kepada kita tentang kenikmatan yang dialami oleh dia, kegembiraan yang dia ada tu, makan happy kan, tidur happy, semua happy. Jadi dia tak ada sakit jantung dan sebagainya. Dia makan, ini kita cerita pasal binatang ni, di mana dia makan sebagai seronok, kita nampak zahir pada dia berkenaan nikmat yang dia perolehi. Jadi kita kata asal perkataan syakara ni, dia actually original meaning dia adalah zuhur, mana nyata. Dan dikatakan dabatun syakur, mana binatang yang syakur, maksud dia apa? Binatang yang syakur adalah apabila zahir padanya kegemukan, di atas apa yang dimakan daripada makanan yang kita bagi makanan, lalu zahir pada dia, badan dia naik. Maka kita kita happy dengan apa kita lihat, maka binatang tu dipanggil sebagai binatang yang syakur. Tak salah namakan anak syakur. Kalau nama elok, letakkan nama syakur, yang sentiasa bersyukur, yang sentiasa bersyukur. Tapi juga meaning dia adalah yang bulat, nampak bisi dan sebagainya. Jadi saya tengok ada orang ramai kadang-kadang sebab nama anak dia Samin. Dia tak tahu nama dia anak Samin tu apa. Samin maksud dia gemuk, ataupun Samin tu berlemak. Samnun dalam bahasa Arab lemak atau minyak sapi dan sebagainya. So dia bagi nama anak dia Samin. Betul lah, dalam Quran ada bi'ajlin samin, mana bila Ibrahim alaihissalam ketika mana dia terima tetamu, itu para malaikat yang datang rumah dia, dan dia hidangkan dalam Quran Allah sebut bi'ajlin samin, dengan anak lembu yang gemuk. Jadi ada orang macam samin dalam Quran ada, dia pergi bantai letak nama anak dia.
Masalah juga. Tengok-tengok sikit. Betul perkataan Arab. Tapi jangan letakkan nama yang pelik-pelik. Nanti kata elok meaning dia. Kan? Walaupun orang Melayu kita sebenarnya kalau nama panjang pun nama pendek je. Kan? Syamsuddin jadi Din je. Kan? Kalau orang Arab tak boleh. Dia letak nama panjang mana pun dia akan panggil nama panjang tadi. Dia takkan tinggalkan jadi Din je. Kan? Syamsuddin Waliullah dan sebagainya. Dia panjang-panjang nama jadi Li je. Itu cara sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau ikut dalam Islam, kalau boleh kita bagi anak ke cucu ke lepas ni ada anak cucu, jangan letak nama panjang sangat. Sampailah sekali kita tak tahu nak panggil apa. Kan? Kalau kita nak panggil, dia biar panggil dengan gelaran yang kita kata gelaran tadi menjadi apa, doa kita kepada dia. Supaya dia ni panggil macam Muhammad, dipanggil nama Rasulullah SAW Muhammad yang terpuji. Jadi terpuji betul. Benda kita harapkan macam tu. Jadi dia tak boleh melampau memuji diri sendiri, tapi benda tu penting, masalah nama. Baru ni ada budak tanya saya, dia kata boleh tak namakan anak Jesus. Saya kata kenapa? Boleh ke tidak? Saya kata buat apa? Dia kata boleh ke tidak? Saya berdiam. Saya kata kenapa nak bagi nama macam tu yang tak ada meaning? Bahkan kita kata Nabi Isa AS dalam Hebrew bukan Jesus. Jesus as a translation ataupun translated daripada Greek atau daripada Roman. So kita ambil nama macam tu kenapa? Kan kenapa nak ambil Isa terus yang ada dalam Quran Karim? Kenapa ambil Jesus? Dia kata dia macam pendiam. Jangan bagi nama bukan lah. Bagi nama yang elok sikit. Mana nak panggil kalau boleh biar pendek pun tak apa. Jadi Syakur ni tadi maksud dia adalah yang dan Syakir, seorang Syakir ni adalah adalah orang yang memuji memuji di atas nikmat yang diterima dan juga menzahirkan nikmat tadi. So bila dia contoh macam bila bersyukur bila contoh macam orang tu bersyukur, diberikan nikmat Allah Ta'ala, maka nikmat tu keluar balik. Mana banyak sangat sampai zahir. Contoh macam kekayaan, dia kaya tu nampak. Kaya tu nampak bukan dengan dia pakai. Kan? Kaya tu nampak dengan apa? Saluran dia banyak. Menunjukkan kepada bahawa lebihnya harta dia tadi, kalau duduk dekat dia saja, maksudnya harta tak cukup. Faham tak? Kalau harta tu, mana orang tu betul-betul kaya, maksudnya harta tu jatuh kat dia, terkeluar balik. Penuh sangat dah. Macam kita kata bekas ni, kan? Orang tu dapat penuh. Maka lepas terkeluar. Maksud dia menunjukkan bahawa dia adalah orang yang betul-betul kaya. Tapi kalau orang itu miskin, adalah orang yang masuk-masuk tenggelam kat dia je, tak keluar ke tempat lain, maka orang tak kaya sebenarnya. Mana orang yang kita kata bersyukur tadi adalah bukannya zahirkan nikmat tadi, bukan nikmat tadi melampau kepada orang lain. Itu bagi Syakir. Orang yang Syakir bersyukur tadi adalah orang yang nikmat dia tadi pergi kepada orang lain dan menzahirkan dia. Bahkan dia di samping itu dia mengiktiraf kepada yang beri nikmat. Dia tahu siapa beri nikmat kepada dia. Dan barang siapa menentang nikmat pula, dikatakan sebagai kufur. Yang kita bincangkan hari itu berkenaan dengan nikmat ni, kadang kufur nikmat dia panggil. Mana orang tu menentang hak yang beri nikmat, lalu dia letakkan benda berkenaan bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang menasabkan hujan kepada Allah Taala dan dia tahu bahawa itu adalah kurniaan Allah Taala, maka dia telah bersyukur kepada Allah Taala. Maka dia tahu pada siapa patut dia berterima kasih. Okay, betul kita kata matahari main peranan untuk hujan turun. Angin main peranan. Kan? Angin main peranan. Kemudian habuk-habuk daripada tanah ni main peranan. Dan cuaca, suhu dan sebagainya. Kita ada suhu makin jadi bumi kita dia pelik. Makin kita naik atas makin sejuk. Makin kita dekat ke matahari. Ni kan ni. Sekarang ni kan kita kan bumi kita ni. Kalau kita makin naik makin sejuk. Bukan makin naik makin panas. Panas kita ni duduk kat bawah ni je. Maksudnya kita ada tempat di mana pantulan haba tu berlaku pada tanah tempat kita berdiri. Adapun bila kita naik ke atas, dia makin sejuk. Walaupun kita kata makin naik ke matahari, dia makin sejuk. Sebab medium untuk kepanasan kita sebenarnya pada udara. Ada udara, ada haba. Tak ada udara, tak ada haba. Faham? Pasal haba ni di antara benda yang mengumpulkan udara ni benda yang mengumpulkan haba. So, jadi kita kata dari segi asasnya, kalau kita nak berterima kasih, style macam terima kasih pada semua benda. Masalah kita, hari ni terima kasih pada matahari, besok terima kasih pada angin, lusa terima kasih pada tanah. Tak dan habis. Jadi sebenarnya kita terima kasih satu je pada siapa yang mengadakan semua sekali. Jangan terima kasih pada macam orang Hindu dia terima kasih pada lembu. Jadi sampai peringkat di mana dia kata lembu tu tak boleh makan dan sebagainya kerana memberikan susu menyamai dengan mak. Actually dia bukan sembah lembu tu kerana lembu tu, actually kerana apa dia pasal jasa lembu tadi. Mana dalam kelaparan, kesusahan dan sebagainya, tak ada siapa boleh hasilkan makanan. Batang pokok kita hisap tak kenyang. Kan, kalau contoh macam daun pergi hisap tak kenyang. Tapi kalau ibu lembu tadi keluarkan susu, orang tu boleh membesar susu lembu je. Maksud tak? Jadi dia orang kata macam melihat, tengok macam mak dia kata. So jadi kalau mak tak boleh kita derhaka, maka lembu pun nampak dia jadi
Tu. Lepas tu sampai peringkat apa matahari naik disembah sikit pasal nak terima kasih kepada semua. Sedangkan kita kata untuk berterima kasih kepada apa yang kita dapat, terima kasih hanya kepada Allah Taala. Lahirkan kita pada keluarga mana, dapat kita nikmat apa-apa saja, dapat balik kepada Allah Taala. Fahamkan benda berkenaan. Dan barang siapa menasabkan kepada selain Allah Taala, maka dia telah menentang nikmat Allah Taala dalam perkara berkenaan. Dan dia zalim dengan menisbahkannya kepada selain daripada orang selain daripada yang menikmatkan, yang menggunakan nikmat tersebut sendiri. Okey? Contoh macam kita kata yang melahirkan kita mak bapak kita dan sekian sebagainya, tapi kita terima kasih dengan jiran kita. Kan dia pelik. Mak bapak kita makan, kita ingat jiran kita. Pasal jiran kita selalu senyum kat kita. Jadi mak bapak kita suka marah kita. So jadi kita menyampah kat mak bapak tolong jiran. So peliklah. Tapi makan beri nikmat dan sebagainya adalah mak bapak kita. Tapi kita terima kasih pada jiran kita. Jadi ini pelik. Jadi kita tak boleh berlaku patutnya. Kerana Allah Taala berikan segala-galanya, maka dia patut kita sembah dan juga berikan zahirkan nikmat tadi. Dan kalau sekiranya orang berkenaan dalam keadaan dia rasa benda tersebut bukan dalam i'tiqad, dia menyerupai orang kafir dan dia zalim dari segi hakikat. Seperti yang kita katakan tadi. Dan hadis ini datang pada masalah di antara kufur, syukur dan kufur tadi menunjukkan kepada maksudnya kufur tadi bukan kufur betul, kufur nikmat. Tetapi kalau sekiranya dia memang rasakan benda berkenaan bukan daripada Allah Taala, dan bahkan dirasakan Allah Taala tak ada efek pun dalam benda tersebut, maka dia kufur hakiki. Benda ni kena jaga. Kadang-kadang anak-anak kita tengok cerita Captain Planet lah dan sebagainya berkenaan alam semula jadi bagus, tapi jaga sikit, pantau. Kadang-kadang bimbang nanti dia dalam kepala dia akan rasa kita ni jadi kat dunia ni tak ada yang menciptakan. Kan macam kita kata evolusi dan sebagainya, kan dalam televisyen dimasukkan idea tadi. Kan bila dia kata contoh macam itu kita belajar hari Sabtu berkenaan dengan tajuk binatang-binatang, unta, gajah dan sebagainya. So bila tajuk unta, Richard Dawkins. Actually Richard Dawkins ni salah seorang kepala kepada ilmu inilah orang kata evolusi lah. Sekarang ni kira dekat Harvard dan sebagainya, dia antara orang yang hebat tajuk yang duduk sibuk tentang tajuk ni di Eropah. Ajak orang tinggalkan agama atas alasan kata bahawa evolusi tu benar. Jadi bila dia disuruh komen berkenaan dengan gajah dengan unta. Kan unta ni actually nampak macam tu dan tak ada binatang dalam Al-Quran Karim Allah Taala kata tengok macam dia jadi, melainkan unta. So bila dia orang tengok, dia kaji unta ni, kulit dia, unta ni sebenarnya cerita macam binatang lain. Kalau kucing dan sebagainya, seluruh badan binatang berkenaan kulit kan epidermis lemak kan. Unta tak macam tu. Unta lemak dia kumpul kat atas bonggol tu je. Dia takkan ada kat kaki. Tak boleh ada kat kaki dia. Tak ada, kawasan lain tak ada lemak. Yang lain tempat kulit, lepas tu tak ada lemak. Sebab apa? Sebab unta ni tadi kalau lemak ada tempat lain, dia akan cepat panas. So tak menjadikan satu tempat je ada lemak, tempat lain tak ada lemak. So jadi kita kata bila dia dengan mata dia, hidung boleh tutup ketika padang ribut pasir dan sebagainya. Ini yang dia kata apa tau? Dia keluarkan statement, dia kata apa? Barang siapa yang melihat unta punya kejadian, pasti orang-orang tersebut akan merasakan unta ni telah dibuat oleh satu komiti, satu jawatan kuasa tau. Tahu jawatan kuasa? Mana bukan buat seorang-seorang. Jawatan kuasa mana semua aspek, cara kaki dia jadi, semua betul. Di mana tempat dia patut duduk, di mana sekian, kenapa tak panas sebagainya, semua betul. Bahkan dia boleh minum air banyak. Kita minum air banyak, kita boleh mati tau. Jadi ada limit kita, jangan main guguk je. Air putih bagus. Minum air banyak pun ada masalah. Ambil vitamin C elok, tapi jangan ambil banyak. Kalau ambil banyak sangat rosak buah pinggang. Tahu? Tak tahu Ni makan dia, tulis gitu 5 gram dan sebagainya. Jangan makan suka hati. Actually benda ada limit dia. Main tonggang sekali. Madu pun macam tu juga. Nak madu je guguk, bukan? Dia cara dia. Jadi kita kata secara asasnya unta ni dia boleh minum air banyak dan dia tak ada efek bahaya kat atas diri dia. Kenapa? Sampai peringkat darah dia pun tak jadikan betul. So bila dia kata apa? Dia kata barang siapa lihat unta, orang tersebut akan merasakan bahawa unta ni telah dicipta oleh satu komiti. Tapi dia kata jangan rasa begitu. Ini cara dia. Dan dia berkata tadi, tapi bukan begitu. Sebenarnya ia adalah evolusi. Dia akan mainkan idea berkenaan. Nak sumbat juga dalam kepala orang berkenaan dengan evolusi. Walaupun dia kaji-kaji bahawa memang benda tadi mustahil jadi dengan tanpa aturan. Tiba-tiba dia balik-balik last sekali, evolusi juga. Jadi kalau anak kita tak jaga, dia tengok benda macam ni, maka jagalah. Banyak benda kadang-kadang macam benda-benda yang anak-anak kita tengok kat televisyen. Macam ada orang jumpa saya, dia kata anak dia suka menipu. Tapi tak buat benda pun. Saya tak menipu, suami saya tak menipu. Terus saya kata, anak-anak tengok cerita apa kat televisyen? SpongeBob je. Dia kata. Saya kata dengan dia, rasa SpongeBob menipu tak? It's normal. Dalam kartun tadi, untuk lawak dan sebagainya, dia mesti menipu.
Dia kata macam, nanti kawan dia kata, skateboard kau buat ke tidak? Mana ada, dekat belakang dia pegang benda berkenaan. So anak dia dapat apa? Idea. Benda simple, nampak simple, tapi benda tu actually ajaran. Kan, kita kata lepas ni macam bahayanya ustaz, semua kita tak boleh tengok ni. Bukan, boleh tengok, tapi masalahnya kena jaga, pantau. Jangan tinggalkan mereka untuk menghadapi benda berkenaan dengan sendiri. Kalau tidak, nanti dia akan rosakkan pemikiran mereka. Maka jadikan macam kita kata, hatta apa, macam saya jumpa seorang budak tu, saya tanya dengan dia, macam mana kita duduk kat dunia ni? Dia kata, luckily we are on the third rock from the sun. Luckily. Dia kata macam dunia ni besar kan, tak ada makhluk lain kat tempat dunia ni, bumi je ada. Dia kata, alhamdulillah nasib baik kita duduk kat sini. Kalau kita duduk kat lain, macam seolah macam kita jatuh kat dunia ni tanpa diatur. Maka kita datang dengan aturan, dengan sistem semua sekali. Apa benda kita perlukan untuk hidup, semua dah siap. Kita pakai saja. Apa benda kita boleh makan, semua sekali Allah Ta'ala jadikan. So jadi bila kita tengok benda berkenaan, mengajarkan kita bahawa kena bersyukur pada yang menjadikan benda tadi. Tapi bila kita alihkan syukur tadi kepada yang lain, dan dalam etikot kita ada benda lain yang boleh menciptakan benda tersebut, maka kafir. Kafir. Kalau tidak, kufur nikmat saja. Kalau tidak, dikafir. Dan mana tak menyatakan Al-Quran surah Al-Waqi'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan dijadikan untuk kamu apa? Rezeki kamu, dan kamu terhadap dia apa? Berdusta, mendustakan rezeki berkenaan. Kamu tidak bersyukur pada dia, tapi syukur pada yang lain. Bahkan macam orang-orang apa musyrikin Mekah zaman dahulu lah, dia berterima kasih. Macam orang Melayu kita tengok padi elok kuning, sembah semangat padi puja semangat padi. Kalau dia pergi ke laut, dapat hasil yang banyak, sembah hantu laut. Jadi benda ni berlaku. Kenapa berlaku? Sebab manusia lupa berkenaan dengan masalah aturan Allah Ta'ala, lupa tentang qadar. Maka dia ingatkan bahawa benda tadi, nasib tadi seronok dan sebagainya. Kerana apa? Kerana untung rugi berlaku dengan benda berkenaan. Contoh ada burung sekian duduk kat tempat tu, dia akan untung. Macam orang Melayu kita apa? Kucing 3 color. Kucing jantan 3 color. Payah ni kau dapat ni, untung ni. Ada tuah dan sebagainya. Macam-macam kita kata benda tersebut sebagai apa? Cara. Bahkan macam orang Cina, dia ni apa dia feng shui nak untung dan sebagainya. Saya perasan jiran dekat sebelah rumah saya, agaknya dia rasa sempit kot. Dia sekarang ni, dulu dia parking kereta dalam rumah, sekarang dia parking kereta kat luar je. Kereta dia mahal tapi letak kat luar. Agaknya dia rasa kereta tu blocking apa, rezeki masuk rumah. Dia ni kes betul tau. Macam apa dekat apa ada orang kontraktor apa telekom dekat belah area Kedah Ini Melayu lah. Jadi bila nak tanam tiang kan, ada kawasan tiang tanam dalam, ada kadang-kadang tiang dekat atas. Kita kena wire tu datang ikut atas, ada tiang lah. Jadi bila tiang-tiang tu nak tanam, kalau kena tanam betul-betul depan rumah sini, habis. Kadang-kadang kita ukur benda tu, dia kata bukan sengaja. Dia buat berapa meter sampai ke situ kebetulan kena depan rumah kawan tu. Siap. Kalau Melayu tak kisah. Kalau Cina siap lah, gaduh lah. Memang dia tak bagi. Jangan tanam dia kata. Dan sebagainya. Jadi kata pasal tak boleh, pasal rezeki tersekat. Nampak tak? Dia rasakan rezeki tadi tersekat dengan benda sekian dan sebagainya. Kita dalam Islam tak ada benda tu. Rezeki anda tersekat atau tidak tersekat bukan kaitan tadi sebut. Dosa dan sebagainya menyebabkan anda akan susah. Tapi Allah Ta'ala berikan tadi benda tu sebagai pembersihan dosa. Untuk bersihkan dosa, Allah Ta'ala berikan musibah. Tapi benda tadi bukan sebagai balasan direct kepada tajuk apa, kita panggil apa, kesalahan yang kita buat. Maka barangkali ada orang yang berdosa tapi tak kena musibah pun sampai dia mati. Tapi ada orang yang kadang-kadang berdosa kecil je, Allah Ta'ala balas apa cepat dan segera, kerana Allah Ta'ala bersihkan dia awal-awal lagi. Tapi kita kan jangan minta dihukum. Jangan minta dihukum pula. Jangan minta ya Allah hukumlah aku, na'udzubillah. Jangan lafaz benda berkenaan. Mintalah ampun Allah Ta'ala, jangan minta dihukum. Baik. Jadi dalam hadis tadi dikata apa? Dan Nabi SAW ketika itu dikata apa? Qalu hadhihi rahmatullah. Mana Nabi kata, mereka berkata ini rahmat Allah Ta'ala. Okey, wa qala ba'dhum, dan berkata sebagai mereka, laqad sadaqa na'u kadza wa kadza, sungguh telah benar bintang sekian. Lalu Nabi membaca turunlah Al-Quran, fala uqsim bimawaqi' nujum, jangan kamu bersumpah dengan tempat-tempat kedudukan bintang-bintang. Okay. Actually asal perkataan qasam dalam ayat, dalam hadis tersebut, qasam ni maksud sumpah sumpah. Yang kita kata benda ni di sisi Allah SWT, dia memang bersumpah dengan apa saja. Kita manusia, makhluk dia hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja. Mawaqi' nujum, kedudukan bintang-bintang. Kedudukan apa dia punya terletak di mana. Kalau kita kata dari segi asasnya, memang kita kata bila Allah Ta'ala kata wa innahu laqasamun law ta'lamun azim, itu adalah satu sumpah yang kalau kamu tahu ia adalah benda yang besar. Sumpah, kalau tak sumpah dengan benda tersebut, ia adalah benda besar. Bahkan zaman kita sekarang ni, kita belajar jarak kita dengan matahari. Kan matahari ni satu bintang.
banyak bintang-bintang lain yang lagi tua, ada yang muda dari matahari. Jarak bintang-bintang tadi dengan kita jauh, cukup jauh. Kita nampak berkelipan di tengah malam. Tapi sebenarnya bintang tadi mungkin berjuta kali ganda lebih besar daripada bumi yang kita tinggal. Bahkan panas, bahkan kalau di dekat kita, hancur kita ni. Tapi kita nampak dia jauh, kita nampak macam hiasan saja. Jadi kita kata Allah Ta'ala berikan kat sini, maka demi sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang. Dan ia adalah satu sumpah yang kalau kamu tahu, ia adalah sumpah yang besar. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan apa dia nak, apa saja Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala bersumpah. Dan kita lihat dalam Quran Karim, Allah Ta'ala telah bersumpah dengan matahari contohnya. Wasyamsu waduhaha. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam dan siang. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Allah Ta'ala bersumpah, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan wal adiyat, demi kuda yang berlari laju pantas. Wal mursalat, ada kata angin, ada kata kuda, ada kata malaikat. Wan nazi'at, demi nazi'at, malaikat mencabut nyawa dengan keras dan sebagainya. Mana kita kata secara tak langsung memang Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa saja. Kita manusia hanya boleh bersumpah dengan Allah Ta'ala punya nama saja. Jangan sumpah selain dengan Allah Ta'ala. Jangan demi cintaku padamu ke, jangan demi bulan matahari ke, tak boleh. Tak boleh sekali-kali. Demi negara pun tak boleh sebenarnya. Tapi kerana kita kata kadang-kadang lafaz tadi dilafazkan tanpa apa? Meaning. Tanpa meaning, itu lain cerita lah. Kita kata orang tu lafaz, dia tetap bersalah. Lepas tu kita kata tak boleh gunakan benda berkenaan. Okay, patutnya kita letakkan Allah Ta'ala tak boleh diletakkan bersebelahan dengan nama-nama yang lain. Bahkan kita kata Nabi sendiri pernah tegur. Bila ada seorang tu, dia kata apa? Dia kata tentang Nabi SAW, dilafazkan dengan tajuk, pasal Nabi tegur dia. Nabi kata, bi'sal khatibu ant. Seburuk-buruk khatib, orang yang berucap engkau lah, Nabi kata. Kes dia sebab dilafazkan kata-kata, dia kata, dalam kata-kata dia sebut tu, dia kata, dia gunakan tanda waw tau. Nama Allah Ta'ala dengan Nabi, dia letakkan waw dan. Dia sebut macam tu saja, Nabi tegur dia. Pasal dalam apa, kalau kita lihat dah hadis Sahih Muslim. Tapi kita sampai bab tu lagi lah. Okey, dalam lafaz yang bunyi sekejap pasal Nabi tegur dia kerana dia dilafazkan apa, kata-kata yang actually kata-kata tersebut tak padan atau tak patut dilafazkan. Maka Nabi tegur dia dan Nabi kata seburuk-buruk khatib atau orang yang berucap adalah engkau. Okey, kerana lafaz yang dikatakan oleh dia ni menyebabkan apa, Nabi apa, dia kata Nabi kata kepada dia, aj'altani lillahi nidda, adakah kau jadikan aku dengan Allah Ta'ala ni sebagai apa, sekutu, setara. Dia sebenarnya lafazkan, dia gunakan waw saja. Mana dia dalam silap dia lafazkan tadi, contoh macam dia kata Nabi dan Allah, macam tu. Itu pun Nabi tegur. Datang kita kata kalau zaman kita sekarang ni kan, kita letakkan persamaan macam tu lagi dahsyat lah. Kita kata memang Nabi tak benarkan. Hatta kita kata dan Allah Ta'ala, Nabi dan Allah. Tapi kita sering kan demi apa, negara, kemudian apa, bangsa, agama kadang nombor 3 ke nombor 4. Di tanah Arab zaman dahulu diorang pernah buat macam ketika mana diorang nak berikrar pagi kan. Dia kata apa, lillah, kerana Allah. Mana kita kumpul kerana Allah Ta'ala. Lepas tu diorang tak walil watan, dan demi negara, wasaurah, dan demi revolusi. Jadi para ulama tegur, para ulama kata lillah boleh, summal watan, kemudian dia tak boleh dan, dia kemudian. Macam tu diorang jaga, macam tu sekali. Kita kat Malaysia tak kisah, langgar habis. Kita sebenarnya benda ni tadi dijaga kerana Allah Ta'ala, kita kata apa, haibah nama Allah Ta'ala tadi tak boleh dipermain-mainkan. Jadi kita kata apa, Allah SWT bila kita kata dan tadi dia sumpah dengan apa saja nak, dan secara tak langsung dalam tu kita kata Allah Ta'ala di antara tajuk yang datang, dia boleh buat apa saja, kita tak boleh tanya. Dan maka itu sebab kenapa saya pernah terangkan berkali-kali, saya kata dalam masalah berdoa kita wajib, dalam masalah memakbulkan doa kita Allah Ta'ala harus saja. So jangan kita kata ada idea satu macam idea dalam kepala kita, bila kita buat calculation A, B, C, macam kita beli kedai mamak tau, bayar 50 sen dapat benda sekian, bayar RM3 dapat barang sekian. Dengan Allah Ta'ala bukan macam tu. Pasal dia berikan segala-galanya. Modal untuk kita berdoa pun dia bagi. Untuk kita belajar pun modal dia bagi. Untuk kita bersyukur modal dia bagi. Untuk kita jadi seorang taat, modal semua dia bagi. Tak ada benda yang kita buat sendiri. Tapi dalam masa yang bersama kadang-kadang ada manusia salah faham. Dia ingatkan bahawa dalam diri dia ni ada panggil apa? Benda dia. Jadi kadang-kadang dia rasakan bahawa Allah SWT tadi kena buat apa yang dia nak.
Dia minta kena dapat. So benda ni kita kata antara tajuk yang kadang-kadang manusia salah faham Kerana Allah SWT ni dia menghukum apa dia nak. Okay, dan juga dia ni kerana apa? Kerana syariat ni semuanya adalah daripada arahannya. So bila dia kata boleh tak boleh, jangan tanya banyak. Jangan tanya banyak, yang persoalkan. Ikut dan patuh saja. Jadi kita kata kerana tu bila Allah Ta'ala kata dia bersumpah dengan apa dia nak, dia sumpah dengan apa dia nak. Kita tak boleh sumpah, tak boleh sumpah. Jangan tanya kenapa pula. Start bertanya kenapa je kita akan ada masalah. Dan dia sebut dekat situ, dia kata bahawa dalam ayat Quran tadi dia kata apa? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan dijadikan untuk kamu rezeki kamu dan kamu terhadap apa rezeki Allah Ta'ala turunkan kamu apa? Mendustakan. Mana tidak mahu percaya atau tidak mahu menunaikan hak-hak rezeki berkenaan. Surah Al-Waqiah ayat ke-75 sampai 82. Nanti baca sendiri tu tak ada masalah. Baik, hari masuk tajuk baru. Bab ke-24. Bab ke-24, Hubbu Ali atau Hubbi Ali. Bab Hubbu Ali wal Ansari ayatun minal iman. Ayatul iman wa bughduhum ayatul nifaq. Hubbu Aliyin wa Ansar ayatul iman wa bughduhum ayatul nifaq. Cintakan kepada Ali bin Abi Talib dan juga orang Ansar ini title, tapi dalam hadis kita baca nanti dia lebih tumpu kepada para sahabat keseluruhannya. Cintakan kepada Ali bin Abi Talib dan juga Ansar golongan Ansar adalah tanda iman, dan benci mereka ini daripada tanda-tanda kemunafikan. Hadis ke-59. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbul ansari ayatul iman wa bughduhum ayatul nifaq. Hadis ke-60. Wa anil Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil ansari la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah. Hadis ke-61. Wan Zir, daripada Zir salah seorang tabi'in. Zir ni tabi'in. An Ali, daripada Ali bin Abi Talib. Qala walladhi falaqal habbata wa bara'an nasamata innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya alla yuhibbani illa mu'minun wala yubghidani illa munafiqun. Baik, naik balik ke atas. Baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita tahu beliau adalah khadam Rasulullah SAW. Selama 10 tahun dia menjaga Rasulullah SAW. Dan dia adalah orang yang berkata bahawa Rasulullah SAW tak pernah kata pada dia apa benda yang dia tak buat, kenapa kau tak buat. Dan Nabi tak pernah kata pada dia selama Nabi dia menghadam Nabi SAW, Nabi tak pernah kata pada dia benda yang dia buat, kenapa kau buat. Kita sering kalau kita nak ni kan, kita benda dah jadi, tapi kita suka nagging, tahu nagging, letih. Benda tadi kalau cakap pun, kalau dia beri jawapan pun tak boleh selesai masalah. Bukannya bila dia jawab kemudian benda tu akan baik balik, tak ada kan, benda tu tak boleh bertukar, tak payah tanya. Dia kata apa penyelesaian dia. Jadi kita kata dalam tajuk ni Anas bin Malik berkata daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, hubbul ansar ayatul iman. Cintakan ansar adalah tanda iman. Wa bughduhum, dan membenci ansar, membenci mereka,
ayatul nifaq adalah tanda kemunafikan. Ada ayat nifaq tanda kemunafikan. Hadis ayah, the first thing is actually perkataan ayah. Ayah dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, meaning bukan sentence. Meaning dia adalah tanda, sign ataupun bukti ataupun evidence. Ayah, tanda, bukti. Dia bukan maksud sentence. Dalam bahasa Melayu, ayat itu maksud sentence. Kan? Betul kan? Okay. Dalam bahasa Arab, ayah, bila ayatullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda, dia tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Dia bukan kita kata ayat itu ayat-ayat Allah hanya yang kita baca, bukan. Bahkan yang betulnya adalah bila sebut ayat-ayat Allah, maksudnya tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Bukannya ayat-ayat Allah, sentence-sentence Allah. Sentence, bukan ayat yang ayat. Tahu kan ayat dua kan, satu perkataan ayat. Nah, jadi orang Melayu kita sering pakai disebut ayat Allah, maksud dia bayangkan apa? Ayat lah. Ayat Allah Ta'ala. Sedangkan dalam bahasa Arab, dalam Quran Karim, bila sebut datang ayat, maksud dia apa? Tanda, bukti, bukti, hujah. Itu dikatakan penggunaan ayat dalam Quran Karim. Bahkan contoh macam dalam antara contoh mudah kita tengok dalam surah Az-Zukhruf, surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ayat 3, 4, 5, 6. Surah Al-Jathiyah ayat 3, 4, 5, 6. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fis samawati wal ard. Sebenarnya di langit dan juga di bumi itu. Allah Ta'ala kata la ayatil lil mu'minin. Ada ayat-ayat. Itu satu terjemah tu. Ada ayat-ayat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi ayat keempat. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan kamu, wa ma yabutsu min dabbah, dan apa yang Allah jadikan melata daripada binatang-binatang yang melata lah, apa saja melata Allah Ta'ala jadikan. Semua tu ayatul liqaumin yuqinun. Ada ayat-ayat, ada tanda-tanda untuk kaum yang meyakini. Mana penciptaan kamu, binatang yang melata dan sebagainya Allah Ta'ala jadikan, ada tanda-tanda untuk kaum yang meyakini. Allah Ta'ala sambung lagi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, pertukaran siang dan malam atau perbezaan siang dan malam. Wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin, dapat Allah turunkan dari langit daripada bentuk rezeki, itu hujan. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, lalu dihidupkan bumi selama bumi asalnya mati. Wa tasrifir riyah, dan peredaran angin, monsun barat daya, monsun timur laut. Semua ni tadi Allah kata ayatun, ayat tanda-tanda. Kalau kita baca ayat sentence lah pula. Liqaumin yaqilun, untuk kaum yang berakal. Lepas tu di akhir ayat yang ke-5 Allah Ta'ala kata tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah. Itu tilka ayatullah, itu ayat-ayat Allah. Maksudnya tanda-tanda Allah, bukti-bukti Allah. Natluha 'alaika bil haqq, kami sampaikan ia kepadamu hai Muhammad dengan kebenaran. Fabi ayyi hadithin, maka dengan cerita manakah lagi? Ba'dallah, sesudah Allah, wa ayati, dan ayat Allah, tanda-tanda Allah, yu'minun, mereka akan beriman. Manakah lagi benda mereka nak beriman kalau bukan ini? Mana Allah Ta'ala berikan dalam Quran Karim. So jadi the meaning of ayat is actually originally adalah tanda, bukti, bukannya dengan maksud sentence. Jadi bila dalam hadis Nabi tadi, Nabi kata hubbul ansar ayatun iman, ayat itu maksudnya tanda atau bukti atau petunjuk. Dan ia terjadi dengan zanni lah, dan kadang-kadang berlaku qat'i. Kadang-kadang zanni maksudnya kita berat pada sangkaan. Saya rasa kuat sangkaan ataupun dengan rasa pasti benda takkan lari. Dan cintakan Ansar ini dari segi keadaan mereka ni, Ansar itu pembantu agama, yang menolong agama, yang mengerahkan harta mereka dan nyawa mereka untuk memuliakan agama dan juga memuliakan nabinya, itu nabi agama ini, itu Muhammad SAW, dan meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu dikata kalau kita cinta Ansar kerana itu adalah bukti yang pasti di atas kesahihan iman sesiapa yang keadaan diri dia macam tu. Mana dia rasa terima kasih kepada orang-orang yang membantu, dan juga bahkan dia nak jadi orang berkenaan. Seronoknya dia kerana ada orang yang datang untuk membantu Rasulullah SAW. Jadi cintakan Ansar ni adalah di antara yang Nabi sebut sebagai tanda iman, kalau kita kata atas dasar tadi. Dan juga itu juga merupakan kesahihan cintanya kepada Nabi SAW. Kalau Nabi sendiri cintakan Ansar, sayangkan Ansar, jadi kita kena sayang siapa yang Nabi sayang. So kalau kita tak sayang orang yang Nabi sayang, masalah lah. Kita kata orang Ansar tadi sayang oleh Nabi SAW, maka kita kena sayang juga orang-orang Ansar. Masa sampai sekarang kita kata anak-anak orang Ansar masih ramai lagi, masih ada lagi. Baik. Dan bencikan orang Ansar ini adalah bukti yang pasti. Bukti yang pasti kata kemunafikan. Maka orang tu menyampah dengan orang Ansar, ke tu geram ke tak suka dan sebagainya, maka orang-orang berkenaan pada diri telah ada tanda-tanda pasti berkenaan dia ni adalah munafik.
Dan ini kata-kata begini, kata-kata berkenaan cintakan Ali bin Abi Talib, menantu Nabi SAW dan sepupu dia, juga macam tu. Sayang dia kerana apa? Kerana apa yang kerana dia mendahului masuk Islam. Okey, lamanya dalam Islam ini, banyaknya kerahan tenaga dia untuk Islam, dan juga dia mempertahankan Rasulullah SAW, kedudukan dia di sisi Nabi SAW, hubungan dia kekeluargaan dia, hubungan perkahwinan dengan anak Nabi SAW, ilmu dia, kelebihan dia, cinta kerana itu, maka dia tanda iman. Ini kena faham Kenapa kita kata pasal kadang-kadang ada salah faham. Bila orang-orang Parsi kita dapati orang-orang Syiah dia tunjukkan dia cinta Ali, cinta mereka kepada Ali bin Abi Talib bukan berasaskan kepada tajuk kerana apa yang Ali buat untuk Islam atau kedudukan Ali dengan Rasulullah SAW. Bahkan macam Ansar tadi betul tak tengok pun. Bagi di sisi mereka, semua para sahabat setelah mana Rasulullah wafat semua murtad, kecuali 7 orang atau 4 orang je. Yang lain semua habis, keluar daripada. Ammar bin Yasir dia kata masih lagi Islam. Kemudian Miqdad bin Aswad, kemudian Salman Al-Farisi. Itu orang-orang yang dikatakan masih lagi Islam setelah mana orang Islam ni tadi kita kata Rasulullah wafat, semua dikata murtad. Jadi kebencian mereka pada Ansar tu nyata. So jadi bila orang macam ni dikata diisytiharkan dia sayang kepada Rasulullah. So tajuk soalan kita akan tanya, kenapa sayang? Sayang atas sebab apa? Pada orang sebenarnya sayang bukan kerana masalah Rasul orang tadi kaitan Rasulullah semata-mata, tak. Dia ada kaitan lain. Sebab kalau siapa-siapa belajar berkenaan dengan tajuk Syiah ni, dia ada susu galur mana Ali bin Abi Talib sebenarnya dia kahwin ramai. Bila lepas Fatimah mati, dia kahwin dengan perempuan lain. Mana dia ada anak selain daripada anak dengan Fatimah. Tapi dia orang tumpu Fatimah lah, kita tak ada masalah. Okey. Dan Ali bin Abi Talib dia ada anak dia yang terkenalnya ialah Hasan Husin, lelaki anak dia perempuan lain ramai juga. Dan Nabi sendiri sebenarnya ada menantu lain selain daripada Ali. Kalau ikut menantu tadi, Uthman bin Affan pun besar kedudukan dalam masalah menantu. Kalau Abu Bakar Siddiq tu pak mertua, dan juga Umar adalah pak mertua dia. So jadi secara tak langsung sebenarnya hubungannya kuat. Tak boleh kita nak tolak siapa. Kemudian kita kata di sisi orang Syiah dia masalah apa tahu? Bila dia kata mula dengan Ali, kemudian Fatimah, anak dia Hasan Husin, yang lain tak tengok. Dia tak apalah. Okay, Hasan Husin pula dia tak pilih Hasan. Dia pilih Husin. Keturunan Husin je dia pilih. Dia tak tahu dia pilih keturunan Hasan. Hasan ada anak, Hasan kahwin. Hasan ada anak. Dan Husin sendiri kahwin, perempuan ramai. Tapi dia pilih Husin punya anak daripada hasil perkahwinan Raja Parsi. Kenapa? Anak Raja Parsi, bila Raja Parsi lari ke India, bila tentera Islam datang, Raja Parsi lari tinggalkan anak dia. Anak dia tadi dikahwini oleh Husin bin Ali bin Abi Talib. Okay, dan juga kita kata anak keturunan daripada wanita tadilah yang sekarang ni dinaik-naikkan sebagai imam dalam keluarga dalam keluarga Rasulullah, yang keluarga Syiah ni dinaikkan macam tu. Sedangkan orang tersebut tak terlibat pun, tapi cara mereka memilih, dia pilih dari keluarga tadi. Dan actually sebenarnya setiap anak pada Husin ni dia ada adik-beradik. Itu macam bila dia orang ambil berkenaan dengan Ja'far Shadiq atau sebelumnya, kita kata ketika itu ada juga anak atau cucu pada Husin, yang contoh macam Zaid bin Ali, Zainal Abidin bin Husin bin Ali bin Abi Talib. Tak diambil sebagai imam, dia ambil satu lagi. Nampak tak, dia dipecahkan. So jadi sayang mereka, cinta mereka, seruan mereka pada nama tadi sebab apa? Adakah kerana apa yang dikedepankan oleh Ali bin Abi Talib dan juga para sahabat? Tak. Tapi kenapa? Kerana cenderung mereka kepada Husin bin Ali bin Abi Talib kahwin dengan Raja Parsi, diorang nak keturunan tu. Dan itu kita kata berlaku sebenarnya diorang mengagungkan. Kalau saya perhatikan, dia gelar yang Husin. Dia tak ada baca yang Hasan. Sebab tak baca yang Hasan, sebab Husin kahwin dengan anak Raja Parsi tadi. Dan bahkan memang kita kata orang-orang Syiah ni, dia bahasa utama mereka ni lebih kepada bahasa Parsi lah. Dia takkan gunakan bahasa Arab. Jadi kita kata ini konsep yang berlaku. So cinta tadi semua orang mengaku, tapi sekarang cinta kenapa? Pasal untuk Ali bin Abi Talib dan juga untuk orang Ansar, kita cinta mereka sebab perkaitan mereka dengan agama tadi, atau dengan Rasulullah. Bukannya hanya kerana kita dapat benda special daripada dia atau benda-benda tertentu, tak. Kita sayang dia kerana apa? Kedudukan mereka dengan Rasulullah SAW dan juga agama Islam ini sendiri. Faham Dan demikian juga daripada dalil pasti mana demikian juga daripada tajuk Ali ni, cintakan Ali ni di atas sebab tadi menunjukkan dalil pasti berkenaan kesahihan iman dan berkenaan keyakinannya seorang itu, dan juga kecintaan kepada Nabi SAW. Dan barang siapa yang benci Ali kerana sesuatu daripada itu, kerana tugasan Ali,
apa pertolongan Ali pada Islam dan sebagainya, bukan kerana suka sayang Ali, tapi menyampah dia suka Ali atas nama je. Tapi bukan dari atas kerja yang Ali buat, maka orang berkenan itu adalah tanda kepada kemunafikan dia. Dan mencintai orang-orang sahabat, sebenarnya kita kata Ansar disebut dekat sini, tapi sebenarnya mencintai para sahabat adalah benda yang am sebenarnya. Bukan Muhajirin Ansar saja kita cinta, bahkan Muhajirin pun kena cinta juga. Bahkan kerana orang-orang Muhajirin dahulu, diorang pun sebenarnya orang yang keluar meninggalkan harta dan nyawa mereka, bahayakan nyawa mereka untuk pindah ke Madinah kerana arahan Islam. Tinggalkan harta, tak ada pun dia bawa selain sepinggang. Tinggalkan. Dia tak ada macam nantilah dulu tunggu penjagaan, tak ada. Dia tinggalkan habis. So itu pengorbanan mereka untuk Islam. Jadi kita kata maksud dia kat sini para sahabat, seperti para khulafa, juga orang-orang 10 yang diberitakan berita untuk masuk syurga oleh Rasulullah SAW, golongan Muhajirin, bahkan setiap para sahabat. Kerana semua sekali mereka ni adalah apa? Menjadi saksi dan juga menjadi pembantu pada agama ini. Dan pada mereka ni ada kesan-kesan yang baik. Setiap para sahabat tadi ada tugasan masing-masing. Mana kita kata Ali satu contoh, tapi dalam masa sama Uthman, Abdullah bin Auf, Zaid bin Thabit dan sebagainya, banyak, ramai. Jadi kita kata satu disebut tapi merangkumi ramai sebenarnya. Walaupun disebut Ali, tapi kepada yang lain pun termasuk juga. Jadi mencintai para sahabat di atas sebab itu adalah maksud sebenarnya pengertian iman kita. Dan benci para sahabat seperti yang berlaku daripada orang Syiah, menyampah pada para sahabat dan sebagainya, kerana tidak kononnya menolong Ali untuk dapatkan kuasa. Sebenarnya kita kata contoh sini kan, dalam berlaku daripada mereka ni, dia kata Ali bin Abi Talib dirampas kuasa daripada Ali. Mana Ali telah dirampas kuasa, mana Abu Bakar, Umar, Uthman ambil kuasa Ali. Patutnya Ali dia khalifah. Okey. Diorang sebenarnya ada masalah. Sebab apa tahu? Sebab anak Ali bin Abi Talib itu Hasan bin Ali. Lepas Ali mati dibunuh, Hasan bin Ali bin Abi Talib pegang jawatan 6 bulan. Dan Hasan bin Ali bin Abi Talib ni, yang Nabi kata dia ni penghulu yang akan mendamaikan umat Islam ni, dia ni adalah kita kata ketika dia lepaskan jawatan, dia bagi pada Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ada 40,000 orang pengikut, puluhan ribu pengikut dia yang sanggup bantu dia untuk rampas kuasa dan sebagainya. Tapi dia tidak buat macam itu. Dia nak damaikan umat Islam, dilepaskan supaya orang yang dulu berdendam kerana apa? Kerana ada berlaku pembunuhan Uthman di Madinah, tak ada siapa bela, maka orang tu pun hilang rasa ni. Dan juga orang-orang yang berada di bawah ikutan kepada Ali bin Abi Talib punya tentera, mengikut pada perbuatan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali lepaskan jawatan. Tapi dalam masa yang sama Syiah tak boleh terima benda ni. Sebab apa? Sebab dia bagi dia ini adalah silap, dia kata. Pasal kalau betul benda tu untuk keluarga Rasulullah, so Hasan bin Ali buat apa? Salah lah. Dapat kuasa tapi dia lepaskan. Sepatutnya dia pegang sampai mati. Tapi Hasan bin Ali bin Abi Talib lepaskan. Sebab dia nampak di situ adalah penyelesaian untuk menyatukan umat Islam. Dan bahkan itu dah tahun penyatuan, dia panggil Amul Jamaah. Dia panggil umat Islam, dia panggil apa? Ahli Sunnah wal Jamaah. Jamaah apa? Tahu jamaah? Sunnah kita faham lah, ikut sunnah. Tapi jamaah mana? Jamaah tu kisah di mana Hasan bin Ali bin Abi Talib lepas jawatan, bagi pada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka umat Islam jadi bersatu semula. Di situ lepas baru naik balik. Islam sampai ke Andalus, sampai ke sekian, lepas itu. Ketika waktu mana awal Islam dulu, orang banyak yang berperangai murtad, tak nak bayar zakat dan sebagainya, mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tak luaskan Islam. Bahkan kerja di ketika itu melawan orang-orang yang murtad. Okay. Lepas tu zaman Umar, orang semua dah secure, ikut Islam dengan betul. Islam merebak besar sampai Parsi, sampai Rom. Tapi lepas zaman Osman berlaku kes berkenaan dengan tajuk masalah akidah dan sebagainya. Ada orang yang tak syek qadar, kemudian ada orang yang kita kata mempersoalkan kredibiliti Osman, menyatakan Osman ni banyak songlap dan sebagainya. Sedangkan Osman adalah orang yang kaya, tak perlu kepada songlap duit orang pun. Tapi kita kata Osman bin Affan dituduh macam-macam. So start dari situ Islam tak berkembang. Stop. Diam. Zaman lepas tu Osman mati, Ali ambil alih. Ali bin Ali pun masih lagi stack. Pasal apa? Dekat situ ada Syiah dan sebagainya. So lepas daripada zaman tu, zaman Amul Jamaah, tahun di mana penyatuan umat Islam dibuat oleh Hasan bin Ali, lepas tu baru Islam sampai Andalus dan sebagainya. Mana Islam hanya boleh berebak dengan kalau betul akidah. Akidah tak betul, takkan merebak. Dia akan senyap, duduk diam, berkacau cakar satu sama lain. Ini cakar ni, ni cakar ni, ni cakar ni, cakar ni, tak habis. Jadi kita kata apa yang berlaku pada para sahabat dahulu iktibar pada kita. So jadi kita kata apa contoh macam kisah berkenaan para sahabat tadi, memang mereka ni kita kata zaman mereka dapat bersatu tadi lepas berlaku peperangan di antara Ali dan lain. Dan Ali bin Abi Talib kita terangkan itu, dia tuntut para sahabat untuk berikan ketaatan pada dia lepas matinya Uthman, kerana dia nak menyatukan umat Islam.
Tapi ada yang berpendapat kerana Ali tak boleh hukum bunuh kepada orang yang bunuh Osman, yang ada dalam tentera dia, maka orang tadi tak nak beri ketaatan. So ini ijtihad. Dan Ali betul sebenarnya. Kerana Ali dikatakan betul oleh para ulama kerana apa? Kerana dia lah memerangi orang Khawarij yang dikatakan keluar daripada ketaatan dan tumbuhkan satu tempat yang baru di Iraq. Lalu Ali bin Abi Talib, dia lah yang memerangi. Maka Nabi kata dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata akan memerangi orang Khawarij ini satu kumpulan yang dikata kumpulan yang paling dekat pada kebenaran. Dan Ali perangi, maka Ali lah yang kumpulan lebih dekat pada kebenaran. Mana kira sampai Ali bin Abi Talib, lepas tu dia berhenti tuntut daripada orang-orang Syam untuk beri ketaatan, sebab hujah orang Syam minta supaya hukum bunuh dulu orang yang bunuh Osman, baru kami beri ketaatan. Yang Ali pula kata beri ketaatan baru aku bunuh. So actually concerning itu je. Tapi pada zaman Sayyidina Hasan naik, Hasan bila dia ambil alih tugas bapak dia sebagai khalifah, dia ketika tu dapati 6 bulan dia memerintah, dia dapati tak boleh buat yang tu. Kalau dia berkekalan macam tu, so jadi kat sini pun masih kita nak bagi ketaatan, so benda takkan bersatu. So cara dunia tu kan apa? Dia serahkan jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan akhirnya dengan sebab itulah umat Islam bersatu balik. Dan itu amul jamaah. Kalau tanya kita ni Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah tu apa? Jamaah tu yang tu, kisah tu. Yang kena tak tahu kenapa jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa jamaah? Sunnah faham. Jamaah kenapa? Kisah tu. Mana tahun penyatuan umat Islam. Dan lepas tu Islam sampai Andalus, sampai ke Afrika dan sebagainya, lepas daripada zaman penyatuan berkenaan. Jadi kita kata secara tak langsung memang kita kata para sahabat mempunyai apa? Semua mereka mempunyai jasa yang baik dalam Islam. So atas dasar kecintaan tadi kepada Ali dan lain-lain, berdasarkan pada benda tersebut memang penting, wajib. Tak boleh kita kata tak sayang para sahabat kerana kita tak lihat dan sebagainya. Pasal mereka adalah orang-orang yang telah pilih untuk mendampingi Rasulullah SAW bagi menyampaikan Islam ini. Dan mereka telah menunjukkan kepada kesahihan. Dia kata apa yang kita katakan di sini adalah apa yang dikeluarkan oleh Bazzar berkenaan dengan sahabat-sahabat baginda semua sekali. Bukannya Ali saja, semua sekali. Bukan Aswan saja, semua sekali. Nabi kata apa? Berkenaan para sahabat baginda, man ahabbahum fabihubbi uhibbuhum. Maka Nabi kata barang siapa mencintai mereka, cintai para sahabat, maka dengan cintaku aku cinta pada mereka. Okey? Maka dengan cintaku cinta mereka. Barang siapa membenci mereka, maka dengan kebencianku aku benci pada orang berkenaan, orang yang benci pada para sahabat. Mana orang benci pada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali sebagainya, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Siapa benci salah seorang sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah dan sebagainya, maka orang tadi Nabi kata aku benci dengan kebencian yang aku benci. Mana kalau orang tu sayang, maka aku sayang dengan kasih sayang yang aku ada. Dengan macam aku sayang mereka, aku sayang orang tu macam aku sayang pada para sahabat aku dulu. Nabi kata macam tu. So jadi secara tak langsung orang-orang tersebut menjaga Tapi mereka, oleh kerana mereka ni dahulunya ada dalam kedudukan dan para sahabat ni ada yang awal masuk Islam, ada yang lewat masuk Islam. Jadi mereka ni berbeza-beza lah. Bahkan bukan semua para sahabat jadi pemberi fatwa. Bukan semua para sahabat. Bahkan para ulama, contoh macam Ibn Hazm Al-Zahiri, dia orang dikarang dalam buku dia berkenaan tajuk ni, tajuk usul fiqh dia terangkan berkenaan tajuk masalah berapa orang para sahabat yang berikan fatwa dan sebagainya. Sebenarnya para sahabat yang berfatwa sikit je. Yang keluarkan fatwa, jawab soal halal haram dan sebagainya, sikit. Yang dia kata kalau kita bilang para sahabat ramai dia kata kalau kumpul semua sekali ada 140 orang saja. Dia berdasar dia kumpulkan berkenaan dengan tajuk fatwa para sahabat tadi. Bukan riwayat hadis. Bahkan dalam kisah berkenaan pengeluaran fatwa, Abu Hurairah tak masuk. Dia perawi hadis, dia tak masuk dalam masalah pengeluaran fatwa. Tapi yang biasa banyak berkeluar fatwa ni adalah Umar, Aisyah, Ali, Zaid bin Thabit, Abdurrahman bin Auf, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, yang tu yang ramai. Yang bahkan kita kata siapa-siapa yang belajar fiqh lepas tu, sebenarnya dia ambil daripada sahabat-sahabat tadi. Ambil daripada orang berkenaan. Nah, ada pun yang para sahabat lain kita kata mungkin ada seorang tu pandai peperangan dan sebagainya. So setiap mereka ni ada derajat ataupun kedudukan yang berbeza. Jadi kita kata ada di kalangan mereka ni yang awal akidah, ada mereka di kalangan mereka ni yang kukuh, kuat. Okey? Ada di kalangan mereka ni yang kurang sikit dan sebagainya. Okay, jadi kita kata dalam tajuk ni Allah Taala pernah disebut dalam Quran dalam surah Al-Hadid ayat 10. Allah Taala nyatakan apa? La yastawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatala. Tidak sama Allah Taala kata di kalangan kamu orang-orang yang menginfakkan harta sebelum penaklukan Mekah dan berperang, dengan orang yang lepas Mekah dibuka baru masuk Islam, baru menginfakkan harta. Allah Taala kata tak sama. Dan tapi dalam masa yang sama Allah Taala janjikan apa?
kullan wa'adallahu husna. Semua kumpulan tadi Allah Ta'ala janjikan yang kebaikan. Yang masuk Islam awal diberi kebaikan, yang masuk lewat beri kebaikan. Tapi orang yang awal tadi dia lebih penting. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia sendiri pun ketika mana nak musyawarah dia pemerintah negara, nak musyawarah tadi dia pastikan orang-orang pembesar daripada para sahabat yang ahli Badar, yang masuk Islam awal, yang orang tua di kalangan Ansar, kalangan Muhajirin, orang tu dipanggil sebagai ahli mesyuarat dia. Dia bukan yang banyak bagi puji dan sebagainya, tak. Dia cari siapa yang lama. Bahkan zaman Umar dahulu, Umar buat satu resolusi, para sahabat yang besar-besar tadi tak dibenarkan keluar Madinah. Sampai macam kena kurung tau, kena kurung. Contoh macam bila Islam dah merebak sampai ke Syam, ke Rom, Parsi, mana jatuh Iraq tu jatuh dari tangan Islam. Kemudian Syam, Palestin, Jordan sebagainya jatuh dari Islam. Ketika itu banyak orang suka nak tinggal tempat lain. Ada separuh para sahabat nak pindah dan dibenarkan pindah. Tapi ada para sahabat Umar tak benarkan pindah. Contoh macam Bilal bin Rabah. Sampai Umar mati barulah dia boleh keluar. Sebab apa? Sebab Umar tak benarkan dia keluar. Orang bagi alasan, kata kalau kamu pilih aku jadi pemimpin, tapi kamu lari, aku nak musyawarah dengan siapa? Jadi dia ditahan. Banyak di kalangan para sahabat dia ditahan. Yang besar-besar tadi untuk menjadi ahli mesyuarat. Kamu mesyuarat tingkap. Mesyuarat betul, mesyuarat kepada para sahabat tadi. Jadi kita kata benda tu menunjukkan bahawa memang cinta para sahabat ni memang klasifikasi berkenaan Ansar dan Ali ni ada. Tapi secara umumnya kesemua sekali. Cuma kita kata ikut kadar masing-masing. Kadar para sahabat yang awal masuk lain. Pasal bahkan pernah Nabi SAW sabda ketika mana Khalid bin Walid dia pernah macam bertekaklah sikit dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu Nabi kata pada Khalid bin Walid, Nabi kata apa? Biarkan sahabatku, Nabi kata. Walaupun Khalid bin Walid pun sahabat juga, tapi Nabi cakap macam tu sekali. Nabi kata, kalau seorang di kalangan kamu ni infakkan sebesar bukit Uhud ni emas, kamu takkan sama pemberian orang yang sahabat-sahabat aku ni sebanyak ni dibagi sedekah, takkan sama dengan takkan kamu sedekah bukit Uhud, besar bukit emas, besar bukit Uhud, takkan boleh menyamai dengan satu huluran tangan makanan yang mereka hulurkan, kerana mereka mempunyai kedudukan yang besar. Pasal itu sebab nak kita kata teguran tu diberikan kadang-kadang oleh Nabi kepada para sahabat sendiri pun Nabi tegur. Pasal ada di kalangan para sahabat tadi yang kedudukan dia tinggi, kerana apa? Lamanya dia bersama Rasulullah SAW, banyak pengorbanan dia buat. Ada yang baru masuk dan sebagainya, maka kurang sikit. Jadi kerana itu mungkin kita kata dalam tajuk ni para ulama kata berdasarkan kerana itulah, kerana di sini klasifikasi Ansar tadi berbanding dengan yang lain. Pasal Ansar generally kita faham siapa orang-orang yang terima Rasulullah SAW pindah ke Madinah, datang sebelas pinggang, tak cukup harta, tak cukup duit, dia bagi tempat tinggal. Ada rumah 2 tingkat, dia letakkan tetamu dekat atas, dia duduk bawah. Macam tu kedudukan mereka sanggup bersaudara. Bahkan di awal Islam dahulu, ketika mana Rasulullah SAW persaudarakan Muhajirin Ansar tadi, orang Ansar tadi dia ambil terima, dia seronok dengan orang yang datang dari kalangan Muhajirin. Tak ada dia macam kan tak sukalah orang ni. Contoh sini lah kita kata innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman tu bersaudara. Dan hadis Nabi kata la yu'minu ahadukum, tak beriman seorang kamu hatta sehingga yuhibba li akhi, dia sayang untuk saudara dia, ma yuhibbu nafsi, apa sayang untuk diri sendiri. Katakanlah Pulau Sumatera Indonesia tenggelam, tak ada pun dia tinggal. So orang-orang Indonesia tadi terpaksa lari. Jadi soalan, tuan-tuan sekalian, rumah ada banyak bilik, sanggup tak nak bagi bilik sikit? Tumpang bagi satu bilik pada mereka. Jadi simple je, benda simple je ni. Banyak orang Ansar tadi, orang-orang Muhajirin datang, dia bagi tinggal. Sampai kalau kita kata Sa'ad bin Mu'az, bila ditawar kepada Abdurrahman bin Auf, bukan setakat masalah rumah, dia kata bini aku ada 2. Harta aku paling banyak. Aku paling banyak harta, dia kata. Engkau tengok harta aku banyak kan? Sekarang ni ambillah separuh harta aku. Pasal Nabi saudarakan aku dengan kau ni macam adik-beradik. Ambillah kau separuh harta aku. Dan aku ada 2 isteri. Kau tengok mana yang kau minat, aku ceraikan lepas edah kau kahwin. Macam tu sekali. Punyalah macam tu sekali. So actually, pasal di sisi mereka, dia mungkin melihat kerana orang-orang ni orang-orang yang tolong Rasulullah di Makkah dahulu 13 tahun, tak lari. Jadi mereka lihat benda ni besar. So, tapi Abdurrahman bin Auf pula tak adalah pula opportunis. Kan? Bila ditawarkan dia kata apa? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah berkati kau pada keluarga kau dan juga harta kau. Dan lu ni al suq, tunjuk aku pasar mana. Ni minta macam tu. Masa kita kau ada orang bagi tu, ahlan wa sahlan, wa marhaban bikum. Nampak tak? Tapi nampak tak kedudukan para sahabat? Mana yang memberi memang suka nak memberi.
Tapi yang diberikan pemberian tidak cepat-cepat nak ambil. Tak ada macam cepat-cepat nak ambil peluang, tak ada. Pasal mereka tahu kedudukan mereka di Allah Ta'ala macam mana. Mereka bukannya oportunis. Kita kau dapat yang tu, wassalam, tak ada kerja kan, seronok dapat harta. Tapi kita kata macam tu, faham So konsep dia memang para sahabat yang macam Abdurrahman bin Auf, macam tu keadaan dia. Memang kita kata patut kita sayang. Macam Uthman bin Affan, patut kita cintai. Kerana orang-orang yang memberikan kesan banyak dalam Islam. Ataupun yang sebaliknya, Ansar tadi, yang sanggup terima mereka. Ia pun sama kita kata, adalah orang yang patut kita segani dan juga hormati dia. Maka kalau anda kata ada orang-orang yang mengutuk Ansar dan sebagainya, maka kita dengan dia patut pertahankan mereka. Kerana mereka adalah orang-orang yang bukan kita kata buat bekerja bodoh. Bawa orang datang kampung sendiri, tumpang bagi guna rumah. Bukan. Dia tak buat kerja bodoh. Kerana apa? Janji Allah Ta'ala untuk mereka besar. Mereka percaya syurga besar, benar. Maka mereka sanggup buka pintu rumah mereka untuk masuk ni. Orang-orang luar. Yang bukan saudara dia, bukan anak sepupu dia, bukan mak saudara dia, bukan sekian. Bahkan dia kongsi rumah dia untuk orang berkenaan. Kita kata benda ni pengorbanan yang besar. Tetapi kata barang siapa yang benci Ansar, memang dia kata munafik, tanda munafik. Kalau sayang Ansar, maka tanda adalah tanda keimanan. Confirm. Sebab apa? Sebab kedudukan mereka memberikan pada Islam tadi. Jelas? Jelas Okey, baik, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Ada soalan? Ustaz, negara Andalusia tu, Spain kan? Ya. Lepas tu sekarang dia Islam. Tak, dia actually lepas daripada kerajaan Islam kalah keluar. Kita kata memang ini aturan Allah Ta'ala untuk kita. Jangan kita silap faham. Bila kita kadang-kadang naik, kadang-kadang kita turun. Macam tu biasa. Jadi kita kata kesilapan berlaku pada umat Islam ini, maka Allah Ta'ala tarik balik kekuasaan berkenaan. Dan bila kekuasaan itu ditarik, orang-orang Spain ketika mana dia dapat masuk tentera dari Perancis sebagainya masuk, dia orang paksa semua orang Islam tadi tukar agama balik. Dan bahkan di sana macam dulu guru saya Dr. Rahman Haji, dia ni actually PhD Cambridge. Dan berkenaan dia ni pakar berkenaan sejarah Andalus. Dia boleh bahasa Perancis, dia boleh bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Sepanyol, Inggeris. Dua profesor ni. Apa nama dia? Abdul Rahman Haji. Tua dah. Waktu dia mengajar kita orang di Yaman pun, dia tua, bukan muda. Tak mati lagi lah. Dia pindah ke Emirates. Cerita dia tua, dia berumur lah. Okey, bila cerita bab sejarah ni memang hebat. Jadi dia cerita, dia buat research berkenaan tajuk ni. Sampai satu peringkat tu, sampai pada peringkat pendedahan. Di setiap gereja-gereja di Spanyol tu, setiap gereja tu ada kubur-kubur ni. Kubur yang tanam beramai-ramai. Satu kubur 20,000, satu kubur 10,000. Bila sampai pendedahan tersebut, kerajaan Sepanyol stop dia. Dia teruskan research dia. So stop lah. Tapi dari segi asasnya itu antara benda yang berlaku. Dipaksa mereka tukar. Macam dulu lah, Turkistan, Armenia, Azerbaijan sebagainya, Muslim, Islam. Tapi bila kerajaan komunis masuk, Rusia masuk, kan dia sekat orang berkenaan. Nak mengamalkan Islam pun tak boleh. Hatta zaman dahulu macam kedutaan Malaysia datang ke Zagreb, ke Moskow, bawa Zagreb kan, Croatia, datang ke Moskow. Diorang edarkan Quran. Orang-orang Moskow ni kata gembira gila sungguh. Dapat ketika zaman komunis tu, dapat Quran tu seronok sangat. Zaman berkenaan. So tekanan kadang-kadang berlaku. Tapi in the end benda tu akan patah balik. Yang sekarang ni tanpa kita buat kerja tentera pun, Islam sampai ke Eropah. Sampai ke Perancis dahulu, zaman Andalus tak boleh sampai kan. Sekarang sampai masuk ke dalam Perancis. Sampaikan kerajaan Perancis paksa ban tudung dan niqab. Kerana apa? Kerana rakyat dia tak banyak yang tak bugil lah. Pasal zaman dulu diorang letakkan Perancis, sebut Perancis, bayangkan apa? Bayangkan romantik dan sebagainya. Dia tak boleh nak bayangkan bahawa tiba-tiba datang pakai tudung. Dia jadi macam pening kepala, macam nak buat. Asal dia kata bebas, tapi terpaksa lah sekali langgar apa benda prinsip diorang letak. Kau ni kebebasan untuk semua, tapi lah sekali disekat untuk anak-anak orang Islam yang menutup aurat. Actually diorang bukan bermasalah dengan orang yang bukan orang Islam yang daripada tanah Arab. Orang Perancis yang masuk Islam tu lagi ramai. Jerman sekarang ni antara negara paling banyak masuk Islam yang sekarang ni, kerana mereka dari segi masalah teknologi dan sekian. Tapi pengisian jiwa tak ada. So Islam berikan penyelesaian untuk tajuk berkenaan, dan orang masuk Islam dengan ramai. Untuk Kristianiti lama dah orang duduk dengan Kristianiti, tak beri kesan apa-apa. Pasal dia kata dalam Kristianiti, dia kata Isa mati di salib, hapus dosa manusia. So maksudnya kalau kita berdosa sekarang pun Isa dah tanggung. So apa point perlu bertaubat dan sebagainya? So tak ada pengisian, tak ada repent, tak ada amal, tak ada apa. Percaya je Isa mati di salib. So di sisi orang Kristian kosong. Jadi orang sini terpaksa cari agama lain untuk
isi. Itu sebab kita lihat banyak orang Kristian sendiri lari jadi Buddha lah. Kan, jadi Buddha kan. Tak faham bahasa pun tak apa. Jadi Hindu pun ada. Kan, bahkan jadi Muslim lebih ramai lagi. Faham? So secara asasnya kita kata benda tersebut memang berlaku. Memang asalnya macam Portugal tu. Isi Portugal tu protokol. Orange. Orange protokol. Apa Cordova tu, bahkan Qurtubi. Cordova tu Qurtubi. So Imam Qurtubi, kita kata yang pengarang tafsir, even kitab kita belajar ni Imam Qurtubi asal sana lah. Yang kita kata apa Imam Qurtubi yang karangkan kitab yang kita belajar sekarang ni, dia juga berasal dari Cordova. Dari Spanyol. Gibraltar tu ni Jabal Tariq. Gibraltar Jabal Tariq. Jabal Tariq, Gibraltar. So benda tu kita kata lepas tu tukar, dibiasakan penggunaan biasa, so hilang. Jadi tak nampak Islam dia. Tu je. Jadi kita kata umat Islam ni tak buat kerja pun, Allah Ta'ala masukkan juga Islam sampai ke sana. Tu Nabi kata dah hadis yang sahih, Nabi kata apa? Nabi kata Allah Ta'ala akan pasti jalankan urusan ini, agama ni, selama mana ada siang dan malam. Selama mana ada siang ada malam, Allah Ta'ala akan masukkan kepada setiap, tidak ada rumah di pedalaman, tidak ada rumah di bandar, semua akan masuk urusan ini. Dan sama ada dengan kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan dengan orang mulia, atau kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang Allah Ta'ala muliakan dengannya orang ahli iman, dan kehinaan yang Allah Ta'ala hinakan dengannya ahli kufur. So, jadi benda tadi kita kata masuk, tak buat kerja pun kita, tapi Islam sampai ke sana. Jelas? Faham Okay, baik. Kita berhenti kat sini, insya-Allah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.